Okey, baik. Terima kasih DJ CD yang sentiasa ceria membawakan perkembangan daripada Terengganu FM untuk seleksi pagi kita hari ini. Okey, seterusnya untuk kita bercakap, kita mesti menang juga. Kita nak bercerita tentang manfaat platform digital Fasa PKP yang mana untuk kita menginovasikan kaedah perniagaan secara dalam talian. Sudah pastinya beberapa platform perniagaan dalam talian juga turut disediakan untuk memudahkan dan juga memberi ruang kepada para peniaga. Kita terus saja menghubungi Puan Nurul Izzati Syamsina yang juga merupakan perunding keusahawanan digital. Assalamualaikum, selamat pagi Puan. Waalaikumsalam, selamat pagi. Okey. Encik kepada Eastern Shoe. Jelas tak saya cakap? Jelas, Ya. okey. Boleh dengar terang dan nyata. Okey, Puan, kalau boleh kongsikan sekarang ini kita sedang menghadapi pandemik. Ramai sebenarnya yang mencari jalan yang paling mudah untuk mereka berniaga, terutamanya untuk peniaga-peniaga yang berada di tepi jalan dan sebagainya. Tapi pada pandangan Puan sendiri mungkin boleh berikan sedikit perkongsian apakah antara platform yang paling sesuai sekali untuk peniaga di luar sana yang ingin memulakan perniagaan mereka dalam talian. Okey, seperti yang kita tahu, Malaysia kini berada di fasa 1 iaitu fasa pemulihan negara di mana pergerakan rakyat amat terbatas ya. Waktu sekarang ni ini sangat mencabarlah kepada kita, lebih-lebih lagi kepada para usahawan dan peniaga kecil. Pada pendapat saya, ini adalah satu peluang yang sangat baguslah untuk kita mengembangkan atau memperkenalkan lagi produk kita kepada pasaran digital iaitu kepada online marketing. Okey, sekarang kita dah banyak dah platform seperti TikTok, Shopee, Facebook, Instagram untuk kita pasarkan dan memperkenalkan produk kita kepada para pembeli lah. Okey Puan, dalam persaingan kita melihat ramai yang sudah pun menggunakan dan juga menceburi perniagaan secara dalam talian ini. Apa yang boleh membezakan sesuatu perniagaan itu dan juga boleh menarik minat para mungkin pengguna ataupun pembeli untuk membeli daripada kebanyakan ataupun produk-produk yang ditawarkan ataupun oleh peniaga secara dalam talian ini Puan? Okey, buat masa ni disebabkan kita hanya ada platform online sahaja, para peniaga boleh terus mempromosikan produk mereka di online talian secara talian di Facebook, Instagram and keep posting. Okey, supaya para pembeli tu nampak apa yang kita jual dan nampak lebih jelas produk yang telah dijual yang telah ada di pasaran lah, especially produk pemakanan, baju, and then produk kesihatan, kecantikan, sebab sekarang semua dah di hujung jari. Okey, orang kata sekarang dunia hujung jari lah. Okey, para pembeli boleh mengakses media sosial untuk membeli barangan yang dijual lah secara talian. Puan, berniaga ini memang ialah satu terbaik sama, cuma platformnya berbeza. Kalau sebelum ini berniaga secara bersemuka, sekarang berniaga secara dalam talian. Tapi adakah dari sudut marketingnya, salesnya, adakah pendekatan yang sama perlu diguna pakai ataupun berbeza? Pada pendapat saya dia lebih kurang, tapi kali secara talian adalah online. Maksudnya kita posting barang kita itu mengikut peredaran masa lah. Contohnya sekarang bagi saya PKP ni orang akan mencari makanan lah especially. Jadi kita kena menampakkan gambaran pemakanan kita dalam online itu nampak menarik. Itu adalah salah satu cara untuk menarik para pembeli untuk beli produk kita lah. Seperti di Facebook, di Instagram. Sekarang ni pemakanan saya rasa lebih kepada Facebook. Dan kita pun ada beberapa platform untuk delivery door to door seperti GrabFood, Foodpanda, Lalamove dan sebagainya. Okey, selain daripada itu juga, bagaimana untuk seseorang usahawan itu memastikan agar engagement dan juga capaian bersama para pelanggan itu boleh dilakukan? Ialah kita tidak mahu sesuatu produk itu hanya diiklankan sekali dan kemudian sekali itu saja pembelian dilakukan, tetapi kita ingin ada engagement bersama dengan para pelanggan ataupun customer. Okey, untuk kita mengadakan engagement bersama pelanggan, kita haruslah posting secara konsisten. Maksudnya biar para pelanggan dan para pembeli itu nampak sebenarnya kita punya produk itu adalah laris di pasaran dan keep posting supaya mereka yang akan mencari kita untuk mendapatkan barangan kita. Sekarang ni macam dengan adanya Facebook, kita boleh pakai FB Ads, dengan ada Instagram, kita ada Instagram Ads, keep mengiklankan, posting kepada di social media kita lah, especially bagi produk ini tu nampak
pembeli nampak untuk membeli produk kita. Okey, sekarang ni dah banyak dah platform seperti Shopee. Kita boleh mengadakan Shopee Live, FB Live, Instagram Live. Sekarang ni dunia viral. Lebih-lebih lagi kepada TikTok lah. TikTok sekarang kalau kita tahu TikTok itu sangat memberi impact kepada para peniaga untuk berniaga di TikTok. Apa antara ilmu yang paling penting sekali untuk para peniaga di luar sana ambil maklum sebelum memulakan perniagaan mereka dalam talian? Okey, bagi saya adalah para peniaga adalah wajib untuk bertabahlah. Sebenarnya online agak mencabar sebab bila customer tak dapat tengok barang tu face to face, and ia sangat mencabarlah untuk para peniaga berniaga secara online. Tapi kita sebagai peniaga haruslah kita macam selalu posting, selalu konsisten untuk mengadakan posting di social media supaya orang tahu yang produk kita itu sebenarnya bagus, okey, dan membuatkan mereka menarik mereka untuk membeli barangan yang dijual. Okey. Puan, bagi Puan sendiri secara peribadinya, apa cabaran yang kalau mungkin Puan sendiri secara peribadi lalui sepanjang tempoh PKP ataupun sepanjang tempoh pandemik ini untuk mempromosikan produk atau juga untuk mendapatkan engagement dan juga penyertaan daripada customer sendiri? Okey, sebab saya sendiri pengasas produk kecantikan, agak mencabarlah dalam situasi pandemik ni sebab bagi saya sekarang Malaysia sedang orang kata saving duit. Maksudnya macam sukar untuk mereka membeli, okey. Tapi itu adalah bukan satu kecabaran buat saya. Okey, saya akan posting di social media, tapi untuk baru-baru biasalah orang tak kenal lagi produk kita kan. Jadi apa yang saya lakukan adalah keep posting konsisten untuk mereka tahu yang sebenarnya produk saya adalah produk yang sangat berguna di waktu PKP ini untuk merawat kulit, especially lah. Maksudnya di dalam waktu di rumah ini adalah masa sangat sesuai untuk kita merawat kulit kita. Jadi saya menggunakan kaedah itu untuk menarik perhatian para pembeli untuk membeli produk saya. Puan, kalau sebelum pandemik ini untuk mereka yang berniaga secara fizikal ada banyak kos yang perlu dikeluarkan, contohnya kos menyewa, kos pengangkutan, kos logistik dan sebagainya. Tapi bila berniaga dalam talian mungkin kos itu sudah dikurangkan. Jadi pada pengalaman Puan sendiri yang pernah berniaga dalam talian dan sebagainya, bagaimana dari sudut kos itu kalau Puan boleh kongsikan, boleh juga turut membantu peniaga dalam merancang keuangan perniagaan mereka? Okey, seperti sebelum ni para peniaga yang berniaga secara offline, buka kedai ke ataupun buka gerai ke, sekarang adalah masa yang sangat anda untuk sesuai adalah untuk cut cost. Seperti sebelum ni mungkin kita akan ke kedai untuk buka kedai daripada segi masa, daripada segi kos minyak, daripada segi kos sewa. Sekarang ni seperti yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita, akan mengadakan moratorium untuk penyewa kedai untuk menangguhkan pembayaran selama 3 ke 6 bulan tak silap saya. Itu sangatlah bagus. Jadi para peniaga harus mengambil peluang ini untuk menggunakan duit yang sepatutnya digunakan secara offline untuk saving, untuk menggunakan menampung modal produk yang dijual lah. Okey, daripada segi masa sangat-sangatlah jimat. Okey, sebelum ni kita perlu rush lah nak ke kedai lah untuk buat kedai. Okey, sekarang secara online saja. Okey, sekarang post barang boleh menggunakan perkhidmatan JNT ke ataupun post laju untuk post barang adalah. So masa daripada segi banyak benefit sebenarnya kalau kita jual online ni. Ya, Puan, untuk pengalaman Puan sendiri juga dalam usaha Puan untuk memastikan supaya pengiklanan produk itu, cara untuk mendapatkan pelanggan-pelanggan baru itu dapat kita terjemahkan melalui penggunaan secara dalam talian yang lebih baik dan juga lebih bijak. Apa yang Puan lakukan dalam Puan merencana? Kalau untuk bulan hadapan, apakah mungkin pakej-pakej promosi akan dilangsungkan supaya pengalaman ini boleh dikongsikan dengan mereka yang baru berjinak-jinak supaya kita tahu apa perancangan yang baik untuk perniagaan bukan saja untuk hari ini tetapi juga mungkin untuk bulan depan ataupun untuk tahun hadapan. Okey, secara jujurnya dalam bisnes adalah planning adalah amat penting untuk kita memastikan produk kita itu berjalan lancar. Okey.
Macam saya sendiri, saya akan menyediakan target untuk produk jualan saya. Sepertinya kita tengok bulan ni agak slow sebab orang tak membeli. So kita fikir macam mana kita nak lariskan produk yang dijual. Seperti kita mengadakan promosi produk yang menarik perhatian ataupun memberi free gift, ataupun sekarang rakyat Malaysia lebih tertarik kepada diskaun ataupun free postage. So para peniaga boleh menggunakan promo itu untuk menarik lagi dan mengenalkan lagi produk kita kepada para pembeli, dan mempromosikan produk kita dengan harga yang berpatutan yang mampu milik di waktu pandemik inilah. Untuk pengalaman Puan sendiri, kalau boleh kongsikan apa lagi antara kelebihan lain sekiranya peniaga di luar sana memanfaatkan platform dalam talian ini untuk memasarkan produk mereka? Sebenarnya Next Talian ni dia lagi menjimatkan, seperti saya cakap lah, menjimatkan masa. Okey, so para peniaga boleh terus follow up bersama customer secara online dan hanyalah spend di rumah, just buka phone, tengok WhatsApp customer, tanya bagaimana produk. Itu adalah salah satu cara tarikan para peniaga kepada pembeli lah. So para pembeli cakap okey, para peniaga ni sangat sangat mengambil perhatianlah kepada produk yang dijual dan make sure produk itu berkualiti kepada para pembeli. Ya, Puan, sudah pasti kalau Puan juga sebagai seorang pengasas mempunyai, ialah kalau kita perlukan ejen, affiliate ataupun stokis untuk kita memasarkan dan juga memastikan jualan kita ini boleh diperluaskan capaiannya kepada para pelanggan yang baru ataupun para pelanggan yang sedia ada. Jadi bagaimana peranan secara dalam talian ini kita perlukan juga ejen-ejen, stokis-stokis untuk membantu menjayakan sesebuah perniagaan itu? Sebenarnya itu adalah salah satu cara yang amat berkesan secara online untuk orang kenal produk kita. Mungkin para peniaga, especially peniaga produk kesihatan, kecantikan, untuk melantik ejen atau stokis yang untuk mengembangkan lagi produk kita. Seperti dunia sekarang adalah dunia meniaga, orang kata kan, sebab hujung jari. So kita sebagai pengasas, kita mungkin hanyalah mengeluarkan promosi-promosi daripada HQ, dan yang akan memperkenalkan promosi tersebut adalah ejen dan stokis. Jadi bagi saya, sekiranya para peniaga mampu untuk mengendalikan stokis dan ejen, so teruslah kita hire ejen dan stokis untuk memperkenalkan lagi dan mempromosikan lagi produk kita. Dalam Puan sebut berkenaan promosi, sekarang ni kita dalam Perintah Kawalan Pergerakan di beberapa, mungkin di Selangor, di Lapis Kuala Lumpur, kena PKPD pula. Jadi yang mana baru nak mula perniagaan dalam talian itu, baru untuk membuat orang kata syuting, penggambaran, syuting produk dan sebagainya, mungkin agak sukar sebab tidak boleh rentas daerah, tidak boleh rentas negeri dan sebagainya. Jadi mungkin sedikit cadangan daripada Puan bagaimana cara lain untuk mereka menjadi lebih kreatif dan juga inovatif dalam memasarkan dan juga mempromosikan produk mereka. Okey, sekarang ni bagi saya adalah para peniaga tidak perlu untuk mengeluarkan kos yang lebih besar untuk syuting, memandangkan kita pun sekarang PKP lah. Seperti yang Syu cakap tadi, kita berada di PKPD, iaitu di negeri KL dan Selangor. Okey, kita boleh menggunakan platform daripada rumah saja. Maksudnya kita menggunakan kamera telefon dan kita cuma edit di aplikasi yang ditawarkan lah, sebab sekarang ni banyak je apps yang free untuk kita edit, menampakkan gambar kita lebih cantik, and then boleh menggunakan barang-barang daripada rumah saja, especially makanan lah. Makanan paling senang untuk kita guna barang di rumah. Mungkin boleh menggunakan apa yang ada seperti barang-barang masak ke untuk menampakkan cantik lagi produk kita. And then bagi saya, untuk awal-awal kepada para peniaga adalah jangan keluarkan kos terlampau banyak untuk production barangan, seperti ambil gambar ke apa, semua buat sendiri saja. Puan sendiri berkecimpung dalam pemasaran produk-produk kecantikan dan juga produk-produk yang berasaskan kepada mungkin keperluan bagi melihat kita kata produk-produk secara fizikal. Jadi sepanjang tempoh mungkin pandemik ini, bagaimana jualan dan juga penerimaan masyarakat terhadap pembelian produk-produk kecantikan ini secara dalam talian? Okey, bagi saya buat masa ini adalah masa yang amat mencabarlah untuk saya sendiri, sebab para pembeli tidak dia berfikir dululah sebelum nak beli, sebab sekarang pandemik. So bagi saya, rakyat lebih memikirkan barang keperluan daripada barang seperti kehendak. Tapi
macam saya cakap tadi, benda tu tak ada isu pun sebenarnya selagi kita terus konsisten untuk mempromosikan produk kita dan menampakkan produk kita itu berkualiti. Jadi saya rasa para pembeli sendiri akan terfikir, okey, waktu pandemik COVID ni mungkin kita boleh merawat kulit kita, mencantikkan lagi kulit kita sebab kita pun jarang keluar kan. So kulit kita tidak terdedah kepada cahaya sinaran matahari lah. Mungkin terakhir kata daripada Puan Izzati sendiri, sedikit nasihat dan juga pesanan yang mungkin boleh disampaikan untuk peniaga di luar sana yang ingin memulakan perniagaan mereka menerusi aplikasi dalam talian. Okey, pada nasihat saya lah kepada para usahawan yang lebih-lebih lagi yang baru memulakan perniagaan, ambillah peluang dan ruang yang ada di setiap platform digital ini untuk menaikkan produk anda, kerana seperti yang kita tahu dunia sekarang adalah dunia hujung jari. Jangan jadikan alasan pandemik COVID ini untuk kita terus patah semangat untuk mengembangkan perniagaan kita. Sebenarnya banyak je cara untuk anda mempromosikan produk anda. Jadi gunalah peluang dan ruang yang ada di social media sebab sekarang ni memang musim orang main phone. Okey, sebab banyak masa terluang di rumah. So kita sendiri pun akan macam ada masa free, kita akan macam bukalah Facebook sekejap, bukalah Instagram sekejap. So gunakan peluang ini sebaik mungkin untuk anda mempromosikan produk anda secara dalam talian. Okey, baik. Terima kasih Puan atas perkongsian tersebut. Itu dia Puan Nurul Izzati Samsina, Perunding Keusahawanan Digital, berkongsikan maklumat tentang kami, apakah pengalaman beliau sendiri dalam menyaksikan Perintah Kawalan Pergerakan ini tidak menghalang untuk kita mempromosikan perniagaan dalam talian. Terima kasih Puan. Okey, terima kasih Syuriais. Okey.